Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera, tuan-tuan dan puan, apa khabar semua? Berjumpa lagi saya dengan Azizi. Okey, di dalam video tutorial kali ini saya akan menunjukkan kepada tuan-tuan dan puan dekat luar sana bagaimana untuk mendaftarkan ahli Suangho yang baru melalui online. Saya harap dengan video ini tuan-tuan dan puan dapat sedikit banyak ilmu pengetahuan dan memudahkan tuan-tuan dan puan untuk mendaftarkan ahli baru. So, tanpa melengah masa, jom kita terus kepada video tutorial. Okay, sebelum saya terus kepada video tutorial yang menunjukkan bagaimana untuk mendaftarkan, saya ada gariskan 7 langkah untuk mendaftarkan secara online. So 7 langkah ini, tuan-tuan dan puan jangan risau, saya akan letakkan dekat description dekat bawah dan tuan-tuan boleh follow, boleh copy dan boleh share kepada kawan-kawan yang lain ataupun ahli-ahli yang lain. Okay, so apa 7 langkah pendaftaran online tu? Okay, so mari kita tengok 7 langkah tersebut. Okey, so ini adalah 7 langkah pendaftaran ahli baru secara online. So dekat sini saya ada listkan daripada nombor 1 sehinggalah nombor 7. So saya masukkan juga dekat link dekat bawah. Tuan-tuan boleh copy, boleh send melalui WhatsApp ataupun Telegram kepada ahli-ahli dalam Suangho, sama ada yang lama ataupun yang baru. Okey, so yang pertama, ini yang benda yang paling penting lah. Yang paling penting yang tuan-tuan perlu ada, tuan-tuan dan puan perlu sediakan semua maklumat tentang ahli baru. So apa maklumat yang diperlukan, sama seperti maklumat dalam borang pendaftaran ataupun maklumat yang tuan-tuan dan puan bagi dekat upline tuan-tuan dan puan semasa menjadi ahli dulu. Okey, so saya mesti ingat borang tu lagi. So dalam tu ada macam nama, warga negara, nombor IC, semua tu lah. Okay, so maklumat-maklumat ni tuan-tuan dan puan boleh minta dekat ahli yang baru tersebut lah. Sama ada melalui WhatsApp, Telegram ataupun medium-medium cara macam mana tuan-tuan dan puan berkomunikasi dengan ahli baru itulah ataupun prospek tuan-tuan dan puan. Okay, itu yang pertama. Dan bermula pada langkah yang kedua sampailah langkah yang keenam, saya akan tunjukkan terus melalui video tutorial yang saya buat ini. So tuan-tuan dan puan boleh tengok terus bagaimana untuk mendaftarkan. So pada malam ni saya ada satu ahli baru untuk saya daftarkan. So saya akan tunjukkan terus pada tuan-tuan dan puan lah. Alright, so tanpa melengahkan masa, saya terus masuk ke step yang pertama. Okay, step yang pertama saya tunjukkan step yang pertama dan juga step yang kedua. Okay, so dekat sini kalau tuan-tuan dan puan dapat tengok di sebelah kanan skrin, sebelah kanan skrin ini adalah maklumat pengedar yang telah saya peroleh dan saya telah masukkan di dalam notepad. Okay, yang berada dalam komputer, saya masukkan dalam notepad supaya memudahkan saya semasa pendaftaran nanti. Okay, semua maklumat ni saya dapat melalui WhatsApp yang diisi sendiri oleh ahli baru tu lah. Okay, so dia bagi pada saya dan saya masukkan dalam notepad untuk memudahkan saya isi. Okay, dan di sebelah kiri saya adalah browser yang telah saya buka kita punya online store. Okay, so pada siapa yang masih belum familiar dengan online store, boleh tengok video saya yang sebelum ni. Saya dah dekat link dekat bawah juga untuk tengok video bagaimana untuk mengaktifkan online store. So kalau dapat tengok dekat sini, dekat atas, okay, so dia ada dua, home dan juga e-registration. Okay, so pilih untuk bahagian e-registration. Okay, so bila dah pilih e-registration, dia akan keluar lagi satu tab yang baru. Okay, ini adalah tab untuk mendaftarkan ahli baru lah. Okay, so dekat sebelah kiri kalau kita tengok dekat sini, okay, ini adalah log ahli. So tuan-tuan dan puan yang dah menjadi ahli boleh masuk dekat sini, boleh dapatkan. Saya takkan cerita dekat sini, nanti saya akan buat video yang berasingan untuk overview. Dan apa yang saya nak tunjuk dekat sini adalah bahagian sebelah sini, ahli baru, pendaftaran untuk ahli baru. Okay, sebelum saya masuk teruskan, dekat atas ni tuan-tuan dan puan ada bahasa, boleh pilih sama ada bahasa Inggeris, nak pilih bahasa Malaysia, nak pilih bahasa Cina, nak pilih bahasa Indonesia, tak jadi masalah. Okay, so untuk video ni saya lebih familiar menggunakan bahasa Inggeris, so saya akan menggunakan bahasa Inggeris. Walau bagaimanapun terpulang pada tuan-tuan dan puan mana yang sesuai. Okay, selepas pilih bahasa, boleh tekan dekat sini proceed. Okay, selepas tekan proceed, ini adalah paparan yang keluar. Sebenarnya dekat sini ada 4 langkah yang perlu tuan-tuan buat. Yang pertama registration, yang kedua sponsoring, yang ketiga TNC dan juga yang keempat
check out. Okey, 4 saja langkah mudah yang company sediakan, sama saja macam dalam borang, cuma ia lebih memudahkan. Okey, so saya akan daftarkan ahli yang baru pada malam ni. So yang pertama adalah membership origin, maksudnya negara di mana didaftarkan. Dekat sini ada 3, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Okey, Singapura. So kita pilih Malaysia lah, yang kita daftarkan Malaysia. Warga negara. Okey, dekat sini ada banyak warga negara. Okey, kalau kita tengok dekat sini dia dah bagi warga negara ni orang Malaysia lah. Okey, so tinggal tengok ni warga negara dia, orang Malaysia. Okey, so pilihlah Malaysia ni. Kalau nak scroll ke bawah tu agak panjang, just type saja MALA terus keluar. Jangan pilih pula Malawi ni, pilih Malaysia. Okey, selepas pilih Malaysia, yang ketiga adalah membership type. Cuma ada satu saja, distributor ataupun pengedar lah. Okey, selepas tu dah isi yang ketiga, jangan lupa untuk check dekat kotak ni, tanda right. Okey, pastikan tanda right, maksud dia I know a distributor who sponsor me and I know distributor number. Maksud dia orang tu tahu nombor dan siapa disponsor dia, siapa penaja lah. Okey, sebenarnya borang ni boleh diisikan oleh ahli itu sendiri. Okey, memudahkan kan. Okey, kalau tuan-tuan mau baik kat dia berserta dengan video ni, dia boleh daftarkan sendiri. Janji dia tahu anda punya nombor ahli dan juga nama anda. Okey, dan seterusnya alamat email. Alamat email ni penting, pastikan anda mendapatkan alamat email yang boleh digunakan sebab nanti company akan hantar email pengesahan selepas pendaftaran. So saya dah dapatkan alamat email dekat sini. Okey, so saya boleh copy saja. Copy dan saya masukkan paste. Okey, sebab apa saya buat macam ni? Sebab ini semua data sebelah sini di-type sendiri oleh ahli tersebut. Okey, so kadang-kadang email ni kita tersilap tulis, so menyebabkan dia tak dapat email, so jadi masalah. Okey, so email, selepas tu retype email. Okey, untuk confirmation balik. Okey, paste. Dan seterusnya adalah nombor telefon ahli tersebut. Okey, so nombor telefon dekat sini, ini nombor telefon dia 014 ni. Saya just copy saja dekat nombor telefon dia. Masukkan yang pertama 014. Dekat sini saya boleh terus paste. Okey, nama, di bahagian nama copy juga bahagian nama, Ctrl C, Ctrl V. Gender, gender dia lelaki, female. Race, kalau dekat sini bangsa dia bangsa Bidayuh. Kita cuba, kalau dekat sini dia cuma ada 4 saja bangsa, Melayu, Cina, India dan lain-lain. Okey, so dia dalam kategori lain-lain. Okey, tarikh lahir. Okey, untuk tarikh lahir, kalau tengok dekat sini dia dah masuk tarikh lahir dia. Kita tengok dah tahu dah 22 bulan 7 tahun 78. Okey, just tekan dekat bahagian hujung. Okey, wah ni pula Okey, so dekat tahun kita pilih dulu tahun 1978. Okey, so 1978. Lagi 1978 bulan. Okey, so bulan dia adalah bulan 7. Kita tekan tepi bulan 7 dan juga tarikh dia 22. Okey, sudah masuk sinilah 22 bulan 7 tahun 1978. Okey, application apa? Dia punya kad pengenalan. So kita menggunakan national ID. Okey, nombor kad pengenalan. Okey, nombor kad pengenalan dia dah bagi, kita copy saja nombor kad pengenalan dia. Okey, masukkan bahagian nombor kad pengenalan dan seterusnya alamat. Okey, alamat dia ada 1 2 3 bahagian dan juga town. Okey, so alamat saya dah dapat kat sini. Saya just copy alamat dia. Alamat dia pendek saja. Okey, orang Sarawak ni alamat dia pendek kan. Okey, town dia adalah Lundu. So saya type Lundu. Negeri Sarawak. Okey, postcode, ni dia dah bagi postcode, saya copy dia postcode dia. Okey, bahasa. Okey, bahasa adalah bahasa Malaysia lah yang gunakan. Correspondent language juga bahasa Malaysia. Okey, so itu adalah maklumat-maklumat untuk ahli. Okey, dan juga yang seterusnya adalah alamat pasangan, spouse.
kita masukkan alamat pasangan. Kalau dia tak ada pasangan, kita tak perlu tanda right lah. Kita just submit saja. Okay, kalau dia ada pasangan, masukkan alamat pasangan. So, dia akan bagi sekali maklumat pasangan. Okay, so alamat pasangan saya dah dapat dekat sini juga. Saya akan copy. Okay, warga negara Malaysia juga. Tarikh lahir, okay, 12 bulan 7 tahun 96. Kita pilih lagi sekali tahun 1986. Okay. Pada bulan 7 juga. Okay, bulan 7, 12 hari bulan. 12 hari bulan. Okay, bangsa sama Bidayuh, so dalam kategori lain-lain. Dan juga identiti dia adalah kad pengenalan. Kita masukkan juga kad pengenalan dia. Okay, kita copy, kita masukkan. Okay, sebelum klik submit, pastikan anda cek dulu nama dan segala detail-detail yang dimasukkan lah. Daripada atas sampai ke bawah, supaya tak ada kesilapan yang dilakukan. So, Malaysia, nationality Malaysia, distributor dan tanda right, dan masukkan alamat email. Okay, so kat sini dia kata alamat email yang valid. So, dia keluar merah dekat sini kan. So, merah ni maksud dia saya tak masuk ni .com. Okay, so saya kena masukkan .com dan .com. So, hilanglah merah kat situ. So, maksud dia alamat email dimasukkan betul lah. So, email kadang-kadang dia bagi memang huruf kecil, tapi dalam sistem semua dia akan jadi huruf besar. Okay, nombor telefon, cek balik nombor telefon, pastikan nombor telefon betul. Okay, dia ada 2 nombor telefon. Okay, so masukkan nama, jantina, bangsa, tarikh lahir, jenis kad pengenalan, jenis pengenalan diri lah, kad pengenalan, alamat, semua sekali, bahasa, alamat, maklumat pasangan. Okay, so kalau dah confident semua betul, so semua yang bertanda bintang merah ni kita kena wajib diisi lah, wajib diisi. Okay, lepas tu tekan submit. Okay, so dia akan keluar satu notification dekat atas sebelah kanan, success, save success. Success ni bukan maksud dia dah berjaya didaftarkan, belum lagi ya. So maksud dia di tahap yang pertama, level pertama, bahagian registration dah berdaftar. So masuk bahagian yang kedua, sponsoring. Ini kita kena masukkan maklumat kita lah, penaja. Okay, so bahagian ni 2 saja yang diminta, nombor penaja dan juga nombor telefon penaja. Okay, so dekat sini saya tolong daftarkan untuk upline, downline saya. Okay, so saya masukkan nombor ahli dia. Paste, nombor telefon. Paste, 012. Okay, so pastikan nombor ahli tu betul lah yang dimasukkan. Okay, lepas tu klik submit. Bila klik submit, dia akan tengok dekat sini, nama anda akan keluar. So pastikan nama anda betul keluar lah. Kalau masuk salah tu, salah. Kalau nak tukar, tekan dekat sini ya. Change sponsor. Okay, tu ada tersalah masuk nombor belakang ataupun mana-mana nombor, so nama keluar pun salah lah. Pastikan bahagian ni tak salah masuk lah. Okay, lepas dah confident betul, tekan submit. Dia akan pergi ke bahagian yang ketiga, TNC, iaitu term and condition, syarat-syarat. Okay, so bolehlah baca syarat-syarat dekat sini. Okay, so apa yang dikendaki oleh syarikat, apa yang boleh kita buat, apa yang tak boleh kita buat, kita kena ikut peraturan syarikat. So semua kita dah baca dekat sini. Dan last sekali, sebagai tanda bersetuju, anda kena write dekat kotak kecil yang paling bawah sekali. Kalau tak write, tak boleh submit lah. So kena write juga kat situ. Lepas tu tekan submit. Itu dah habis bahagian yang ketiga. Jadi masuk bahagian keempat, bahagian check out. Okay, bahagian yang terakhir adalah untuk pembayaran membership. So pembayaran adalah RM15. So pastikan downline anda dah bank in lah. Prospek anda dah bank in RM15, dia dah bank in, baru anda boleh proceed untuk pendaftaran. So macam saya, dia dah bank in pada akaun saya dan saya dah check. Okay, so dekat sini nama dia dah keluar, and then amount RM15, just tekan check out. Okay, so lepas tekan check out, web browser anda akan direct terus ke payment e-gateway. Okay, so kita tengok payment e-gateway yang keluar dekat sini. Okay,
So dekat sini adalah ada dua pilihan kad yang akan digunakan. Okey, sama ada Mastercard ataupun Visa. Itu anda tengok kepada kad ATM anda lah. Okey, so macam saya dah memang dah ada dekat saya punya dalam sistem. Saya dah memang selalu beli, so dah ada dalam saya dah save lah dalam ni. Okey, so saya menggunakan Visa. Lepas tu dia akan keluarkan CVC number. CVC number ni dekat belakang kad anda ada 3 angka kad tu. So nombor ni agak sulit okey. So pastikan anda menjaga nombor ni. So dalam video ni maklumat-maklumat yang sulit ni saya blurkan lah, tak dapat lihat okey. So anda boleh tengok dekat bahagian belakang kad anda. Okey. So lepas anda masukkan, tekan confirm. Okey. Selepas confirm, semua maklumat akan keluar. Okey. So maklumat bill address ni anda boleh masukkan alamat rumah anda, tak jadi masalah pun. Okey, so macam saya masukkan maklumat rumah saya. Okey. So selepas dah masukkan maklumat berkaitan dengan kad pembayaran, so anda boleh terus dengan proceed payment. So dekat bawah sekali bahagian pay now, kotak warna hijau ni tekan je pay now. Bahasa Melayu, dia boleh bayar sekarang kot saya rasa. Okey, saya dah masuk macam saya tadi menggunakan kad Maybank, dia akan direct terus ke Maybank dan Maybank akan hantar ke SMS saya nombor MSOS code ke dalam handphone saya. So saya tunggu kejap, saya tengok. Okey, so saya dah dapat MSOS code ni. Okay, saya masukkan nombor dia. Okey, lepas tu tekan submit. Okey, so selepas tekan submit, company akan, sistem akan generate. Okey, so kita tunggu dulu. Okey. Alright, so ini saja maklumat yang keluar. Thank you, payment successfully processed for any communication payment referral ID. Okay, so sampai dekat sini dia akan keluar and then dia akan redirect kepada page utama untuk pendaftaran secara online. Okay, pada waktu ini sebenarnya anda punya downline ataupun prospek yang anda daftarkan tadi, dia akan dapat email. So minta untuk dia check email. Nanti saya akan call dia untuk minta dia check email dia dapat. Tapi kita sebagai upline, kita boleh juga check sama ada dah didaftarkan atau belum. Okay, so cara dia adalah bagaimana. Sekarang ni adalah step yang ke-6. Setelah berjaya semak nama ahli tersebut di dalam online store anda di bahagian menu carta penajaan. Okay, so kita masuk online store. Okay, anda terus login. Okay, di sebelah kiri kanan ni ada 4 kantor ni, yang paling bawah sekali dah. Okay, sponsor chat. Okay, so cara dia adalah anda copy saja nama dia. Okay, copy, masukkan dekat atas, paste dan search. Okay, so dah keluar dekat sini. So maksud dia dah berjaya didaftarkan dan saya akan copy dia punya nombor ID lah. Okay, saya masukkan dekat sini, nanti saya akan maklumkan dekat dulu. Okay, so sampailah step yang ke-6 tadi. Okay, so dah step ke-7, ahli baru akan menerima kita punya email lah, email menunjukkan yang dia dah berjaya. Okay, so itu adalah 7 langkah. Okay, 7 langkah bagaimana untuk mendaftarkan kita punya ahli baru. Okay, so saya rasa video yang saya tunjuk ni jelas kepada tuan-tuan dan puan. Saya upload dekat dalam YouTube, so boleh ditengok berulang-ulang kali. So saya mengharapkan video yang saya buat kali ini sedikit sebanyak dapat membantu tuan-tuan dan puan untuk mendaftarkan ahli-ahli baru, di samping membantu mereka daripada sudut kesihatan diri sendiri dan juga kesihatan ekonomi masing-masing. Okay, so sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.